Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Belati kuntum tumbuh melata saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata saya sembah membuka bicara. Pertamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua lagi pada kali ini di dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang sering berlaku terutamanya di Malaysia. Baik, sebelum kita memulakan dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Saya Faidatul Hanani binti Razi, selaku moderator yang akan mengendalikan program forum kita pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran saudara-saudari ke program kita pada hari ini. Semoga kita semua dapat manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Okey, tajuk forum kita pada hari ini berkenaan dengan skam penipuan haji dan umrah. Kita sedia maklum bahawa agenda skam penipuan umrah ini sebenarnya bukan suatu isu yang asing lagi, terutamanya untuk rakyat Malaysia, yang khususnya yang berhasrat menjadi tetamu Allah untuk menunaikan umrah. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan keempat ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, segak dan tampan orangnya, saudara Tengku Farizmi. Apa khabar saudara? Seterusnya, ahli panel yang kedua, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, saudara Zahirul Izzat. Apa khabar saudara? Alhamdulillah. Ahli panel yang ketiga pula, kemas dan bergaya memakai baju Melayu, saudara Harith. Apa khabar saudara? Alhamdulillah sihat. Dan di hujung sana, panel kita yang ayu berbaju kurung, saudari Ain Balkis. Selamat datang saudari. Selamat datang saudari. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan skam atau penipuan haji umrah yang berlaku dalam masyarakat kita di Malaysia pada hari ini? Silakan saudara. Terima kasih kepada saudari moderator. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berbincang dengan isu penipuan, perlu kita jelas apakah yang dimaksudkan dengan penipuan tersebut. Maksud penipuan menurut dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka menyatakan bahawa perkataan tipu tersebut didefinisikan sebagai perbuatan curang atau kata-kata dusta untuk menyesatkan orang, atau helah muslihat dan perkara memperdayakan seseorang tersebut. Dalam agama Islam amat mementingkan kesejahteraan dalam kehidupan umatnya. Agama Islam juga tidak membenarkan sebarang aktiviti penipuan berlaku seperti mana yang telah dinyatakan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 29 hingga 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, yang bermaksud wahai orang-orang beriman, la takunu amwalakum bainakum bil batil. Yang bermaksud janganlah kamu makan atau gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah atau tipu, judi dan sebagainya. Illa an takuna natijaratan an taridim minkum. Yang bermaksud kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Wala taqtulu anfusakum, yang bermaksud dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama kamu sendiri. Innallaha kana bikum rahima,
Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Wa man yaf'al zalika 'udwana, maksudnya dan sesiapa berbuat demikian dengan menceroboh dan aniaya, wa zulman fasawfa nusihi nara, dan janganlah kamu yang berbawa maksud dan balasan, dan maka kami akan masukkan dia ke dalam api neraka. Seterusnya, wa kana zalika 'ala Allah yasira, yang membawa maksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengasihani kamu. Surah An-Nisa ayat 29 hingga 30. Berbalik kepada soalan yang ditanya oleh saudari pengerusi majlis sebentar tadi, skam atau penipuan haji umrah yang berlaku dalam masyarakat kita di Malaysia pada masa kini yang dilakukan oleh pemangsa kepada mangsanya dengan pelbagai cara atau kaedah yang dilakukan oleh pemangsa tersebut. Mereka hanya menunggu mangsa yang lemah seperti golongan warga emas dan atau golongan pesara untuk mereka jadikan sasaran, atau dengan kata lain, golongan-golongan seperti warga emas dan golongan pesara ini merupakan target utama mereka dalam penipuan haji dan umrah. Bak kata pepatah, ada buaya menolak bangkai. Maksud yang ingin dijelaskan pepatah atau peribahasa ini adalah orang jahat akan berbuat jahat kalau ada kesempatan mereka. Oleh itu, kita harus berhati-hati dengan iklan atau tawaran yang murah untuk kita mengerjakan ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada ahli panel yang pertama kita atas lontaran maksud yang utuh lagi berisi. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh saudara Farizmi sebentar tadi, beliau ada menyentuh tentang kaedah-kaedah penipuan haji dan umrah. Apa pula pandangan saudara Zahirul tentang kaedah-kaedah pemangsa kepada mangsa penipuan haji dan umrah di Malaysia pada masa kini? Silakan saudara Zahirul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Baik, terdapat kaedah-kaedah yang digunakan oleh sindiket ini untuk menipu mangsa. Antaranya mereka ni mengaku sebagai ejen bagi sesebuah syarikat umrah. Mereka tampil dengan watak sebagai ustaz dengan meyakinkan mangsa untuk membuat bayaran penuh. Namun apabila bayaran sudah dibuat, bila disiasat didapati dia bukan wakil daripada syarikat tersebut. Yang kedua, ada juga yang menggunakan nama artis yang terkenal di Malaysia sehingga dapat meyakinkan mereka. Dan apabila bayaran ini dibuat, ejen tersebut lari dan tak dapat dijejaki. Ini amat membahayakan untuk warga-warga seperti warga emas dan orang-orang tua. Jadi bukan sahaja memburukkan nama artis tersebut, malah artis tersebut tidak tahu pun akan namanya dipergunakan. Bahkan akan menjejaskan imejnya sebagai karyawan di mata masyarakat seluruhnya. Yang ketiga, pakej haji dan umrah dengan harga yang murah bukan satu jaminan bahasa perkhidmatan yang bakal diterima, bahawa perkhidmatan yang bakal diterima akan memuaskan hati dan menepati apa yang dijanjikan. Jadi berhati-hatilah dengan setengah agensi yang menjanjikan bulan dan bintang, namun akhirnya ia berakhir dengan penipuan.
Jadi kita sebagai seseorang yang ingin memilih pakej umrah haruslah berhati-hati dan menyelidiki terlebih dahulu dengan siapa yang ingin kita daftar. Pastikan kita berdaftar dan berurusan dengan ejen yang berdaftar dan berlesen mengikut ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan Malaysia. Dan yang terakhir, bak kata pepatah, menarik rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan berserak. Jadi sekadar itu ulasan saya serahkan kepada saudara moderator. Terima kasih. Seterusnya, apakah faktor-faktor yang menyumbang aktiviti penipuan ini berlaku kepada bakal jemaah haji dan umrah? Silakan saudara Harith. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator kerana memberi peluang kepada saya untuk berada pada hari ini sebagai ahli panel. Okey, sekarang saya akan mengupas persoalan yang diajukan tadi, iaitu apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada aktiviti penipuan yang sering berlaku kepada bakal jemaah haji dan umrah. Okey, faktor pertama yang akan saya bincangkan adalah faktor ekonomi. Seperti yang kita sedia maklum, faktor ekonomi ini bukan sahaja berlaku di negara kita tetapi berlaku di seluruh dunia. Dan apabila berlakunya faktor ekonomi yang tidak stabil di negara kita ini, maka kos sara hidup akan meningkat. Dan apabila kos sara hidup itu meningkat, berlakulah peningkatan yang lain seperti berlakunya peningkatan terhadap pakej haji dan umrah yang asalnya murah dan kemudiannya menjadi lebih mahal kerana kos sara hidup tadi. Dan seterusnya, ramai orang yang akan berbelanja secara minimum untuk berjimat dan mereka akan mencari pakej haji dan umrah yang paling murah yang boleh mereka cari. Okey, pada saat-saat inilah akan keluarnya segelintir orang atau agensi yang akan cuba untuk menipu orang jemaah haji dan umrah yang mencari pakej yang lebih murah. Okey, faktor yang kedua adalah tahap kesedaran masyarakat yang rendah. Okey, seperti yang saya ceritakan tadi, terdapat segelintir golongan yang memberi pakej haji dan umrah yang murah, yang menawarkan pakej haji umrah yang murah. Orang Malaysia ataupun rakyat-rakyat kita kebanyakannya tidak mengkaji dengan lebih mendalam untuk mencari sama ada pakej itu adalah sahih ataupun tidak, pakej itu adalah benar ataupun satu penipuan. Okay, sebagai contoh, apabila seseorang itu dia ditawarkan pakej umrah dan haji dengan harga RM3,000, sepatutnya kalau orang yang bijak pandai, dia akan fikir harga RM3,000 adalah sangat tidak logik kerana kalau diikutkan harga kos bagi haji pada tahun 2023 ini minimum adalah RM10,000. So apabila pakej dan umrah, pakej haji itu ditawarkan dengan harga RM3,000 atau RM4,000 adalah sangat tidak logik kerana sangat rendah. Dan sekarang kita pergi kepada faktor yang terakhir yang akan dibincangkan, iaitu kekurangan pihak berkuasa dalam menangani masalah penipuan dalam agensi pelancongan ini. Bukanlah saya nak kata agensi pihak berkuasa tidak menjalankan tugas mereka, tetapi saya ingin mengatakan bahawa mereka boleh melakukan sesuatu dengan lebih baik. Mereka boleh menambah baik usaha mereka untuk menangani kes penipuan ini. Contohnya, mereka boleh memberikan pendedahan kepada bakal jemaah haji dan umrah. Mereka boleh memberi pendedahan secara dalam talian ataupun dalam televisyen. Mereka boleh menyatakan apakah haji dan umrah itu, apakah pakej yang ditawarkan haji dan umrah. Maksudnya, seperti yang saya katakan tadi, asalnya kos haji adalah minimum RM10,000. So mereka akan mengetahui kalau mereka menjumpai pakej yang menawarkan harga RM5,000 atau RM6,000,
pada pakej haji, itu adalah sesuatu yang tidak logik. So apabila kerajaan lebih mendedahkan kepada mereka, kepada bakal jemaah haji dan umrah ini, mereka akan mengetahui bahawa harga minimum untuk pergi menunaikan haji adalah RM10,000 dan harga lain yang ditawarkan bawah daripada RM10,000 adalah tidak logik. Oleh itu mereka akan tidak mudah ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab ini. Okey, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya sekali lagi ingin menasihatkan supaya orang ramai mengkaji semula apa pakej-pakej yang telah ditawarkan tadi. Janganlah kita dah kena baru kita nak menyesal. Bab kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Dan kepada pihak-pihak yang menawarkan pakej umrah dan haji dengan harga yang murah dengan sebab ingin menipu untuk mendapatkan wang, kita kena ingat bahawa suatu hari nanti kita akan menerima balasan di atas perkara yang telah kita lakukan. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada saudari moderator. Seterusnya, bagaimanakah cara mengatasi masalah penipuan ini yang kian berlarutan kepada jemaah haji dan umrah? Silakan saudari Ain. Okay, terima kasih kepada saudari moderator kita. Baiklah, saya akan menjawab soalan yang dilontarkan oleh saudari sebentar tadi. Okey, seperti mana yang kita tahu, zaman sekarang terlalu banyak kes penipuan, ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Okey, ramai yang dah terkena scam penipuan umrah ni. Setakat hari ini, kerugian yang dilaporkan oleh pihak PDRM sebanyak RM5 juta. Sangat menyedihkan apabila mangsa yang sanggup menggadaikan hartanya, yang sanggup mengeluarkan duit KWS ni mereka, dan ada yang sampai terkandas di airport. Okey, semua ni adalah untuk menunaikan haji dan umrah, tetapi ditipu begitu sahaja. Okey, pakej haji ni adalah bermacam-macam pakej sehingga ramai yang rambang mata dengan tawaran promosi sehingga kita tak nampak sama ada itu adalah scam ataupun penipuan. Walaupun telah banyak kes yang kita tengok di media sosial, tapi masih banyak lagi orang yang terjebak dengan penipuan pakej umrah ni. Okey, hari ini saya akan kongsikan beberapa tips ataupun cara untuk mengatasi masalah penipuan tersebutlah kepada jemaah haji dan umrah. Okey, yang pertama, kerajaan hendaklah memandang atau mengeluarkan lesen khas umrah bagi memudahkan pemantauan pengendalian pakej umrah. Okey, selain itu menyedarkan syarikat pelancongan sah yang diberi visa umrah oleh kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi yang ada di dalam laman web kementerian ini. Okey, ini bertujuan menangani isu penipuan pakej umrah yang disifatkan semakin kritikal. Okey, seterusnya yang kedua, cara yang kedua, Kementerian Pelancongan menegaskan supaya mangsa penipuan pakej umrah diminta buat aduan supaya kementerian ini boleh membuat siasatan yang lebih lanjut mengenai syarikat-syarikat yang mengendalikan pakej pelancongan ni lah. Okey, pengaduan boleh dilakukan melalui sistem pengurusan aduan awam. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator kita. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi berdasarkan penjelasan yang dikupaskan daripada ahli-ahli panel kita sebentar tadi, jelaslah bahawa perlakuan penipuan sedemikian ini yang dilakukan oleh ejen-ejen yang tidak bertanggungjawab ini dapat mencemarkan imej kerajaan, khususnya dari segi sektor pelancongan.
dan menampakkan kelemahan Kementerian Pelancongan dalam mengurus hal-hal pelancongan. Selain itu, pihak kerajaan haruslah mengambil tindakan yang sewajarnya kepada pelaku yang menindas wang orang. Hal ini kerana pastilah kita tidak mahu perkara ini berlaku lagi. Takkanlah apabila terkena batang hidup sendiri barulah hendak gelabah mencari jalan penyelesaian. Akhir sekali, bagi sesiapa yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah, perlulah berhati-hati dan cakna terlebih dahulu sebelum memilih pakej atau agensi-agensi pelancongan. Jadi itu sahaja daripada kami. Sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.